Beli hamster busuk lah. Hi guys, saya Hamster Lover. Welcome back to my channel. So video kali ni saya nak share dengan korang punca ataupun faktor kenapa sangkar hamster kita cepat sangat bau busuk, kerap sangat bau busuk. So kalau korang nak tahu, tengok video ni sampai habis and don't forget to click subscribe button kat bawah, okay? Okay guys, so sebenarnya ada yang bertanya dengan saya, bang, kenapa sangkar hamster saya cepat sangat bau busuk? Which is banyak faktor yang menyebabkan kenapa sangkar hamster kita busuk. Dan saya sendiri pun, masa saya mula-mula beli hamster dulu, sangkar hamster saya memang cepat sangat bau busuk, kerap sangat bau busuk. Tapi masa tu saya still barulah dalam membeli hamster, dalam berjinak-jinak membeli hamster, dan banyak kesalahan ataupun perkara yang tak sepatutnya saya buat, yang saya tak follow lah. Which is kita ada guideline daripada community hamster, daripada pakar-pakar hamster, which is kalau kita follow semua guideline tu, saya rasa insyaAllah kita takkan ada masalah dengan sangkar hamster yang busuk. Okay, so sebelum kita pergi lebih lanjut, lebih jauh, saya nak share dengan korang, hamster ni adalah haiwan yang dikategorikan sebagai haiwan yang pembersih, yang menjaga kebersihan diri. Sebab setiap masa hamster dia akan groom diri dia akan groom dan dia akan bersihkan diri dia daripada sebarang kekotoran dan juga daripada sebarang bau-bau yang melekat pada badan dia. Kenapa hamster groom diri dia? Okey, cerita dia macam ni. Dekat habitat luar sana, dekat tempat tinggal hamster kat sana lah, kehidupan liar hamster kat luar sana tu, hamster ni adalah prey animal, which is haiwan predator akan sentiasa menjadikan hamster ni sebagai makanan diorang. Haiwan predator ni termasuk macam ular, burung hantu, musang, banyak lagi. Memang banyak. Haiwan predator ni banyak. Basically, diorang memang target hamster sebagai diorang punya makanan lah. Dan salah satu mekanisme untuk hamster ni elakkan diri dia daripada menjadi target haiwan-haiwan predator ni, dia akan groom diri dia akan bersihkan diri dia akan hilangkan segala kekotoran dan akan hilangkan juga sebarang bau-bau yang melekat. So, haiwan predator ni akan dia tak boleh nak cam lah, dia tak boleh nak detect kat mana hamster tu sebenarnya. Sebab tu hamster kita ni selalu sangat groom diri dia, bersihkan diri dia. Dan kalau korang perasan juga, setiap kali korang lepas je korang pegang hamster korang letak balik dalam sangkar, hamster korang akan macam slow-slow bersihkan balik diri dia akan groomkan diri dia, sebab dia tak nak ada sebarang bau-bau yang boleh attract predator ni untuk tangkap dia, untuk jadikan dia target sebagai makanan dia orang lah. So basically itulah punca ataupun sebab kenapa hamster kita akan groom diri dia setiap masa. Sebab grooming ni adalah salah satu mekanisme untuk dia protect diri dia jugalah. Dan grooming ni memang normal untuk hamster, which is ada case yang hamster dia orang, korang perasan lah, macam korang risau kan, hamster korang asyik groom je, bersihkan diri dia. Sebenarnya itu normal. Tapi kalau excessive grooming yang secara berlebihan sampai menyebabkan ada luka-luka ataupun menyebabkan ada patchy fur ataupun bulu hamster tu ada macam kesan-kesan tompok yang terkurang ke apa semua tu, basically korang kena bawa hamster korang cepat-cepat pergi jumpa doktor haiwan. Sebab takut itu bukan grooming dah, takut ada mite infection ke, ada masalah kutu ke. So korang bawa hamster korang cepat-cepat pergi jumpa doktor haiwan, okay? So basically dari cerita yang saya cerita ni, kita dapat assume yang hamster ni adalah haiwan yang pembersih. Dia tak akan kotor, dia tak akan mengeluarkan bau-bau yang kurang menyenangkan. Yang kotor tu adalah sangkar hamster, dan sangkar hamster ni menjadi tanggungjawab kita sebagai hamster owner. So, apa punca atau faktor yang menyebabkan sangkar hamster kita cepat sangat bau busuk? Yang pertama, saiz sangkar. Okey, saiz sangkar hamster ni memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk memastikan kesihatan hamster kita dan juga untuk memastikan tak ada bau-bauan yang kurang menyenangkan daripada sangkar hamster kita. Basically, 450 inci persegi adalah saiz minimum untuk seekor hamster je. Saya ulang, 450 inci persegi adalah saiz minimum untuk seekor hamster sahaja. Lagi besar, lagi bagus. Basically, ramai yang datang kat saya, ramai yang tanya, ceritalah masalah diorang, sangkar hamster diorang cepat sangat bau busuk. Bila saya siasat sedikit lah, diorang akan tunjuk gambar sangkar tu. So, saya dapat kenal pasti yang punca utamanya daripada sangkar tu sendiri. Kenapa? Okey, hamster ni adalah sejenis haiwan yang sangat, saya rasa sangat pandai lah sebenarnya. Sangat
berorganisasi, di mana setiap aktiviti dia tu dia akan ada kawasan-kawasan tertentu. Contoh, kalau dia nak tidur, dia akan pilih kawasan ni. Kalau dia nak buang najis dia akan pilih kawasan ni. Kalau dia nak makan, dia simpan stok makan dia sembunyikan stok makan dia akan pilih satu kawasan lain. Yes, itu adalah hamster. Memang normal untuk hamster ni hidup secara berorganisasi. Dia ada section untuk dia nak melakukan setiap aktiviti. Kalau sangkar hamster kita ni kecil, basically yes, jadi problem lah untuk dia nak bahagikan kawasan mana untuk dia nak buang najis, kawasan mana untuk dia nak letak stok-stok makanan dia, kat mana dia nak tidur, apa semua tu. So kalau dah kecil, so semua dah tersumbat dalam satu tu, jadi problem untuk kita. Dan sangkar kecil ni juga, kalau korang imagine korang ada sangkar yang kecil, korang tak nak detect dah kat mana hamster korang buang najis. Kalau korang ada sangkar yang besar, korang boleh tahu, okay, maybe dia buang najis dekat penghujung dekat penjuru sangkar kan. So korang boleh buat spot cleaning dekat situ, so korang takkan ada masalah dengan sangkar yang berbau busuk. Basically itu adalah antara punca utama kenapa sangkar hamster kita bau busuk, saiz sangkar. So korang boleh consider upgrade sangkar hamster korang slow-slow. Okay, saya tak paksa. I mean like, kalau lagi besar lagi bagus. Macam saya sendiri, saya pernah bela hamster dalam sangkar yang kecil. Saya mengaku memang kerap sangat berbau busuk, tapi bila saya start gunakan sangkar yang melebihi ataupun yang mencapai minimum requirement 450 inci persegi tu, saya nampak perbezaan antara kedua-dua sangkar ni. Even sekarang saya pakai Detolf ni, lagi besar dia punya perubahan dari segi bau-bauan macam tu. So basically, yes, sangkar hamster ni memainkan peranan penting dalam memastikan sangkar hamster kita tak busuk. Okay, macam itulah ayatnya. Dan korang kena tahu juga, sangkar yang mempunyai pengudaraan yang mencukupi juga akan membantu serba sikit dalam memastikan sangkar hamster kita tak busuk lah. Macam korang boleh nampak perbezaan kalau korang jenis yang guna habit trail yang kedap udara sikit tu kan. Taklah kedap udara yang macam kurang ruang pengudaraan, dengan korang guna bin cage tu, so korang akan nampak juga lah perbezaan ni. Mungkin korang boleh buat siasatan dengan orang yang menggunakan habit trail. Mungkin diorang ada pendapat diorang busuk ke tak busuk ke, ataupun korang tanya juga orang yang menggunakan bin cage ke, ataupun korang buat comparison. But as far as my concern, kalau ruang pengudaraan tu pun memberi bantuan juga dalam memastikan sangkar hamster kita ni tak terlalu busuk, tak ada keluarkan bau-bau yang tak menyenangkan, macam tu. So faktor yang kedua pula, bedding yang terlalu sikit. So basically bedding pun menjadi punca kenapa sangkar hamster kita ni cepat sangat berbau. Jumlah bedding yang disarankan adalah 2 ke 3 inci pada permukaan asas, dan satu bahagian untuk dwarf hamster kita buat 6 inci ketebalan, dan Syrian hamster 9 inci ketebalan. Most of the cage tu, kebanyakan kawasan tu kita boleh buat 2 ke 3 inci. 2 ke 3 inci tu adalah minimum. Okay, lagi banyak lagi bagus, lagilah dia boleh menyerap bau-bauan tu. Basically macam yang kita tahu, tujuan bedding ni ada 2. Tujuan utama adalah, yang pertama untuk memastikan hamster kita ni dapat cari hidup dia macam mana dia dekat luar sana. So dia gunakan bedding untuk dia menggali, duduk bawah bedding, duduk bawah tanah. So bedding ni adalah sebagai pengganti cari hidup dia dekat luar sana. Dan yang kedua, bedding ni tujuan dia untuk menyerap segala najis-najis hamster, which is basically dalam this kind of context, dia punya air kencing lah, dia punya urine. Dan bedding ni kalau korang letak terlalu sikit, dia tak berfungsi dengan baik lah. Dia tak boleh nak serap semua air kencing hamster tu. Tak boleh, memang tak boleh nak serap. Korang letak dengan banyak, dengan kadar yang sangat banyak, basically dia boleh serap lah air kencing hamster kita. Sebab tu memang ramai yang suggest 2 ke 3 inci pada whole bahagian, dan korang create satu bahagian yang 6 inci untuk dwarf hamster, 9 inci untuk Syrian hamster. Ataupun korang nak buat semua sangkar korang tu ada 9 inci, kalau korang bela Syrian, ataupun korang nak buat 6 inci, korang bela dwarf hamster, dan lagi bagus. Dan saya rasa akan mengurangkan lagi peratusan yang sangkar hamster korang akan berbau dengan cepat ataupun dengan kerap. Dan bila kita bercakap mengenai bedding, material bedding tu pun penting juga. Macam ada orang berpendapat yang wood base punya bedding lagi bagus kadar penyerapan, dan ada orang berpendapat yang paper base punya bedding tu lagi bagus punya kadar penyerapan. Kalau tanya saya, pada pendapat saya rasa wood base lagi bagus dia punya kadar penyerapan. Tapi ada setengah hamster yang tak boleh nak tolerate dengan wood base punya type of
bedding, so gunalah paper base. But itu semua based on korang punya experimentation lah. Kalau korang rasa paper base lagi okey dari untuk menyerap hamster korang punya najis, so korang boleh gunakan paper base. Kalau korang rasa wood base yang okey, dan okey. Tapi yang penting korang kena make sure bedding yang korang guna tu selamat, bukanlah daripada jenis pine ataupun cedar. Dan faktor yang ketiga adalah jumlah hamster dalam sangkar. Korang kena imagine kalau korang bela 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor, 6 ekor, 7 ekor, 8 ekor, 9 ekor, 10 ekor sekalipun. So korang imagine lah berapa banyak pundi kencing yang korang kena support dalam sangkar hamster tu. So basically jumlah hamster memainkan peranan yang sangat besar kenapa sangkar hamster korang kerap berbau. Macam yang saya cakap tadi, 450 inci persegi adalah jumlah minimum keluasan lantai untuk seekor hamster. So kalau korang beli 2 hamster, 3 hamster ataupun 4 dan sebagainya, korang kena doublekan lah, korang kena triplekan lah jumlah tu based on korang kena pastikan jumlah dia bersesuaian lah dengan hamster korang. So basically ramai yang dah tanya saya, hamster diorang sangkar ni bau busuk, macam mana nak handle? Bila saya tanya berapa banyak jumlah hamster, ada banyak dalam satu sangkar. So basically itu antara punca jugalah kenapa sangkar hamster cepat sangat berbau. Alright, so guys, saya rasa itu adalah 3 punca utama yang saya rasa kenapa sangkar hamster kita cepat sangat berbau. So kalau korang boleh ubah, korang tengok balik korang punya situation, mana salah satu yang korang rasa menjadi punca kenapa sangkar hamster korang kerap sangat berbau, dan korang ubahlah dari situ. Basically sebenarnya banyak lagi kalau nak ulas, macam contohnya faktor pemakanan, faktor pengudaraan, material sangkar, korang punya surrounding, kat mana korang letak, semua tu banyak juga faktor sebenarnya. Tapi 3 ni faktor utama yang korang boleh consider dulu kalau korang ada problem dengan sangkar hamster korang. So kalau korang ubah 3 yang utama ni, saya rasa insyaAllah korang akan slowly nampak perubahannya lah untuk korang dan hamster korang. Dan saya rasa juga masalah sangkar hamster berbau ni, ada keluaran bau busuk ni, menjadi faktor utama kenapa ramai yang beli hamster 2-3 bulan dia dah tak boleh nak deal dengan benda-benda macam ni. Dia terus let go hamster, dia abaikan hamster. Ada yang nak jual tapi tak terjual, tak ada orang nak beli. So hamster diorang terabai, tak ada orang nak jaga, tak dapat kasih sayang yang secukupnya. So sangkar bau ni saya rasa menjadi faktor utama kenapa ramai yang bela mula-mula, lepas tu tak nak dah, let go macam tu je. So saya rasa kalau kita follow semua guideline yang sepatutnya kita follow, dari saiz sangkar, dari jenis bedding, jumlah bedding, dari segi semua benda yang menjadi punca, boleh menjadi punca kenapa sangkar hamster kita bau. So saya rasa kita boleh slowly ubah. Dan memang saya rasa persepsi orang Malaysia ni normal lah. Dan saya rasa memang agak normal lah perception atau mentality orang Malaysia ni. Mostly kita akan beranggapan yang macam sangkar hamster busuk. Sebab saya sendiri pun beranggapan macam tu. Tapi lepas saya sendiri melakukan perubahan dari segi sangkar, jumlah bedding, banyak lah dari segi perubahan-perubahan tu. Sebab saya upgrade slowly, saya perasan memang ada perubahan. Okay, basically itulah antara 3 punca utama. Banyak lagi sebenarnya punca untuk saya nak ulas, tapi terlalu mendalam. Contoh macam kalau dari segi pemakanan pun terlalu mendalam untuk saya nak ulas, dan saya bukanlah pakar pun dalam bahagian-bahagian tu. Basically apa yang saya cerita ni mostly on the surface. So kalau korang rasa korang boleh ubah sikit benda tu, dan yes, I think that's the end of the video. Thank you for watching this video. Macam biasa, kalau korang rasa video ni membantu, korang bolehlah like, korang bolehlah share video ni, korang boleh subscribe juga to my channel for even more updates. And kalau korang ada sebarang cadangan ataupun penambahbaikan, korang boleh komen dekat bawah. Sebab saya bukan expert, I'm telling you guys for real, saya bukanlah expert pun mengenai hamster ni. Apa yang saya tahu, apa yang saya ada, saya akan share dengan korang. So at the same time, kalau korang ada apa-apa penambahan, penambahbaikan apa ke, korang boleh komen kat bawah, tinggalkan komen kat bawah untuk saya improve lagi diri saya, untuk kita sama-sama improve diri kita. Okay, so thank you for watching, bye.